dengan Padi Beras Nasional Berhad bagi membincangkan isu bekalan beras tempatan negara. Tuntutan China di Laut China Selatan, Kementerian Pertahanan MINDEF sentiasa bersiap siaga bagi menjaga perairan dan kedaulatan negara dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Usaha memperkasakan sekolah kebangsaan agar ia menjadi pilihan utama ibu bapa untuk menghantar anak-anak perlu terus dilakukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azama bersama Rakan Tugas Fahmi Zudin. Baik, rentetan daripada semalam, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT umumkan penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran bagi sisa pepejal yang menjadi platform mempercepatkan agenda peralihan pengurusan sisa pepejal daripada ekonomi linear kepada ekonomi kitaran secara holistik. Dan untuk mengupas mengenai peranan dan perkara perlu menjadi keutamaan Majlis Ekonomi Kitaran bagi sisa pepejal ini, kita ada bersama dengan anda bawakan tetamu secara eksklusif. Siapa Fahmi? Kita bersama dengan Datuk Datuk Akmal Hassan yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Sekitaran Mampan. Dan juga daripada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan juga Insinyur Muhammad Saiful Anwar Zainal, pengerusi Trash for Cash. Trash for Cash ni ialah syarikat permulaan Malaysia yang mengumpul sisa kitar semula daripada isi rumah dan juga perniagaan dan membayar pelanggan untuk sisa ataupun sampah tersebut. Itu adalah antara yang dijalankan oleh pihak Trash for Cash. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi kepada kedua-dua tetamu. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk setengah jam ini untuk kita sama-sama bincang mengenai penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran bagi sisa pepejal. Dan pertama sekali mungkin saya nak pergi terlebih dahulu kepada Datuk Saidatu. Datuk, penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran bagi sisa pepejal ini, apa sebenarnya yang boleh kita jangkakan daripada majlis ini? Waalaikumsalam, Fizi, Fahmi. Terima kasih kerana menjemput pihak KPKT untuk kita berkongsi berkenaan perkembangan terkini hala tuju terbaru kerajaan bagi pengurusan sisa pepejal. Jadi apabila kita membincangkan perkara berkaitan pengurusan sisa pepejal, kita mendapati pihak KPKT mendapati bahawa perlu ada satu hala tuju yang lebih jelas yang mana boleh membantu pihak kerajaan bagi memastikan kita menguruskannya secara mampan. Jadi dengan penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran, kita akan dapat menyediakan satu platform bagi membolehkan perbincangan yang lebih tersusun, berfokus dan secara kolektif yang melibatkan semua pemain-pemain yang terlibat dalam pengurusan sisa pepejal. Jadi ini adalah satu agenda besar yang akan dibawa oleh KPKT untuk membuktikan bahawa kerajaan memang sangat prihatin untuk kita menguruskan sisa pepejal dengan lebih tersusun. Ya, kita sayangkan negara kita, jadi kita kena berbuat sesuatu lah bagi memastikan sisa pepejal di negara kita dapat diuruskan dengan betul. Ya, dan bagaimana pula dengan Encik Saiful Anwar, reaksi awal berkenaan dengan penubuhan Majlis Ekonomi bagi kitaran sisa pepejal ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Asra Awani, terima kasih kepada Fizi dan Fahmi. Pertama sekali memang pada pihak saya dan juga seluruh rakyat Malaysia merasa amat teruja dengan penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran untuk pengurusan sisa pepejal di negara kita yang telah dilancarkan semalam oleh Yang Berhormat Menteri Tuan Ngah Komeng. Dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga KPKT kerana mengambil satu langkah yang amat baik ya dalam kita menerajui peralihan daripada sistem linear ekonomi ini kepada suatu sistem yang lebih mampan seperti yang dinyatakan Datuk Akmal tadi, iaitu ekonomi kitaran ataupun circular ekonomi. Dan pada pandangan saya lah, kita sepatutnya telah lama melaksanakan perkara ini kerana peningkatan sistem pepejal kita telah meningkat saban tahun ya, daripada 39,600 tan sehari pada tahun 2022 dan terus meningkat dengan kadar 1.8% for every year. Jadi berdasarkan kepada kajian yang telah saya lakukan pada tahun 2018
dan juga 10 tahun yang lalu, kita melihat bahawa peningkatan sampah kita ini meningkat berkadaran dengan kadar yang sama dengan kita punya GDP growth, iaitu 4.7% dan juga pembebasan gas karbon dioksida 4.09%. Jadi pada masa yang sama juga kita menghadapi masalah yang amat kritikal, iaitu pencemaran alam. Kita menghadapi masalah dari segi pembebasan gas karbon dioksida dan juga perubahan iklim. Dan pasca pandemik kita menghadapi satu lagi masalah, iaitu masalah kenaikan kos sara hidup. Jadi di sini kita melihat ada kesinambungan di antara nilai ekonomi di dalam sampah itu sendiri dan juga bagaimana kita dapat melestarikan alam sekitar. Jadi penubuhan ini satu tindakan yang amat wajar bagi kita mendepani masalah yang kita hadapi pada hari ini yang merupakan masalah yang sangat besar. Itu adalah pandangan dari saya. Terima kasih. Dan Datuk Sedatu, individu yang berada dalam KPKT mungkin boleh terangkan serba sedikit perkara utama yang mungkin akan diberikan oleh penekanan daripada Majlis Ekonomi Kitaran bagi sisi pekerja ini. Apabila kita bercakap berkenaan dengan penubuhan majlis, kita mengharapkan dia akan menjadi satu platform perbincangan yang lebih aktif bagi maksud untuk kita membuat pengurusan sisa pekerja yang lebih terancang dalam kita membicarakan berkenaan pengurusan sisa pekerja ini. Sudah tentulah berbagai perkara perlu diberikan pertimbangan apa yang kita boleh jangkakan pada Majlis Ekonomi Kitaran yang bakal bermesyuarat buat untuk pertama kalinya pada akhir tahun ini adalah kita ingin melihat ke arah mempunyai kerangka perundangan bagi maksud pengurusan, pengawasliaan, dan juga kita ingin melihat kepada perlunya ada satu strategi bagaimana untuk kita melaksanakan inisiatif-inisiatif yang boleh menyokong kepada peralihan daripada ekonomi linear yang sekarang ini kepada ekonomi kitaran. Dan kita ingin menjadikan platform ini adalah satu platform yang boleh menggerakkan penyertaan menyeluruh daripada semua pihak. Kita perlukan komitmen daripada kementerian-kementerian, agensi, kerajaan-kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, pihak-pihak industri, ahli-ahli akademik dan pelbagai pihak yang kita rasa boleh memberikan input dan pandangan bagi kita menggerakkan dengan lebih cepat pengurusan yang berasaskan ekonomi linear kepada ekonomi kitaran. Jadi platform majlis ini juga akan menjadi platform untuk kita membuat penyelarasan kerana apabila kita bercakap pasal pengurusan sisa pekerja, ada beberapa perundangan yang kita kena ambil kira beberapa akta yang terlibat di pelbagai peringkat, sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat negeri, dan yang melibatkan akta-akta yang berkenaan yang perlu kita harmonikan. Jadi kita melihat pentingnya majlis ini dijadikan platform untuk kita membuat satu gerak kerja yang lebih tersusun dan yang lebih orang kata sistematik lah dan inilah yang kita harapkan dapat dilaksanakan di peringkat majlis. Dan saya rasa memang satu platform yang sangat ditunggu-tunggu lah KPKT telah mengadakan saya rasa lebih daripada 8 libat urus untuk mendengar pandangan terutama di peringkat pemain industri bagaimana mereka boleh menyumbang ke arah untuk kita lebih mampan dalam menguruskan sisa pekerja. Datuk Sedatu, mungkin boleh kongsikan juga di manakah negara pada ketika ini dalam konteks ekonomi kitaran khususnya, dan juga apakah sejauh mana potensi Malaysia untuk mengetengahkan idea ekonomi kitaran itu secara menyeluruh, Datuk? Dari segi gerak kerja, kita memang telah pun kita ada 7 gerak kerja yang telah kita susun dan kita pada masa ini kita sedang memuktamadkan satu blueprint yang akan menetapkan hala tuju ekonomi kitaran bagi tempoh sehingga tahun 2034. Dan kita juga telah pun menyediakan garis panduan bagaimana kita nak menguruskan sisa pekerjaan, kerana kita tahu sisa pekerjaan ni kalau kita boleh bahagikan dia ada beberapa kategori lah getah, plastik dan sebagainya. Dan kita juga telah pun membentuk jawatan kuasa di peringkat teknikal untuk membincangkan hal-hal berkaitan perundangan. Hal-hal yang melibatkan bagaimana
tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh pihak pengeluar. Kerana sistem pepejal ini melibatkan banyak peranan yang perlu dimainkan oleh pihak pengeluar untuk mengeluarkan bahan dalam packaging yang boleh pula dikitar semula atau digunakan sebagai bahan untuk untuk mengeluarkan produk-produk lain. Jadi dari segi gerak kerja, kementerian memang telah bermula. Dan platform Majlis Ekonomi Kitaran akan menjadi satu platform untuk kita membincangkan segala gerak kerja dan membuat keputusan dan yang perlu diangkat untuk persetujuan kerajaan. Jadi kita melihat akan ada beberapa dokumen rujukan yang boleh digunakan sama ada di peringkat pembuat polisi, di peringkat pengeluar atau di peringkat pengguna sendiri, di mana kita akan menggerakkan program kesedaran ya. Kalau kita tengok ya keadaan sekarang, pengguna kita perlu diberikan orang kata tahap kesedaran bahawa mereka juga perlu terlibat secara aktif untuk menguruskan sistem pepejal secara lebih mampan. Jadi kita ingin berubah daripada konsep beli, guna, buang ya. Jadi kita kena itulah yang kita namakan sebagai ekonomi kitaran. Beli, guna dan digunakan balik untuk kita mengeluarkan produk-produk berkonsepkan yang kita katalah reuse lah, recover balik apa semua tu. Jadi perlu satu gerakan yang menyeluruh lah ya, sama ada di peringkat pengeluar, di peringkat agensi yang akan membuat pemantauan dan pengguna sendiri. Jadi dari segi gerak kerja memang kita telah bersedia lah dengan pelbagai garis-garis panduan yang mana akan kita muktamadkan di peringkat majlis bagi membolehkan garis-garis panduan itu diterima pakai ya. Jadi itulah yang pentingnya ada Majlis Ekonomi Kitaran supaya apabila kita mengeluarkan garis panduan, kita mengeluarkan peraturan, ianya dibincangkan di majlis dan dipersetujui secara konsensus untuk penerimaan pakai di pelbagai peringkat. Dan saya pasti saudara Saiful yang berada di dalam industri ekonomi kitaran ini mempunyai input-input tertentu yang mahu diharapkan daripada majlis tersebut. Jadi mungkin saudara Saiful boleh perincikan sedikit apa perkara-perkara yang mungkin diperlukan oleh pihak industri pada ketika ini yang boleh disuarakan kepada majlis yang baru ditubuhkan. Ya, saya amat bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk tadi. Memang kita memerlukan satu platform yang sesuai, yang mana kita dapat membincangkan perkara-perkara yang berkenaan dengan transition from the linear economy to the circular economy. Berdasarkan kepada pengurusan sistem pepejal negara pada masa ini, saya rasa ramai yang tahu bahawa kita menjana hampir 40,000 tan sisa pepejal sehari, dan ini bersamaan dengan kalau kita kali dengan 365 hari dah mencapai hampir bilion tan ya. Daripada situ kita dapat lihat bahawa nilai ekonomi yang ada di dalam sistem pepejal ini, contohnya kita ada 13.5% plastik, kita ada 8.5% kertas, kita ada 5.6% sampah green waste, dan kita ada 45% food waste, dan semua elemen-elemen ataupun composition sistem pepejal ini dapat kita tukarkan untuk menjadikan sesuatu yang bernilai. Dari sudut ini sahaja kita melihat bahawa berdasarkan kepada harga pasaran semasa ya, barang-barang yang boleh dikitar semula ini, contohnya kalau kita menggunakan food waste, tukarkan menjadi protein base untuk kita punya food security, untuk animal feed, yang kalau kita berjual dengan harga 50 sen sekilo pun, kita akan mempunyai nilaian bahan-bahan di dalam sisa kita bernilai hampir 4.6 bilion ringgit. This is every year ya, dan this is adalah jumlah yang amat besar yang boleh kita pastikan supaya ia tidak berakhir di tapak-tapak perlupusan. Dan jadi apa yang kita harapkan daripada penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran yang mengkhususkan kepada pengurusan sistem pepejal ini, kerana circular ekonomi adalah satu bidang yang amat luas. Jadi kalau kita lihat pengurusan sistem pepejal negara ini sendiri sebenarnya berada dalam pilar yang ketiga, pilar yang terakhir ya, yang mana walaupun ia berada di pilar yang terakhir, ia menyumbang kepada satu kesan yang amat besar sekiranya kita dapat melaksanakan pengurusan pepejal dengan lebih berkesan. Contohnya paling simple, sekarang kita punya kadar kita semula pada tahun 2022 33%. Dan ini masih jauh jika dibandingkan dengan negara yang lain seperti Sweden, Jerman dan juga even Singapura yang telah pun melebihi
kadar kita semula 50%. Jadi dan apa yang kita lihat di sini dengan adanya platform ini, dengan adanya brainstorming section yang akan dibuat dan libat urus yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan di bawah kementerian, saya yakin elemen-elemen ini akan dapat membantu kita kerana kita semula yang merupakan salah satu elemen penting di dalam circular economy ini memerlukan satu pasaran. Dia melibatkan harga, dan kalau kita turun ke padang pun, kalau kita jual atau kita beli bahan semula ini seperti yang dilaksanakan oleh Trash for Cash, hal yang pertama adalah yang akan ditanya oleh penduduk atau komuniti adalah how much you can buy, berapa harga sekilo. Itu adalah antara soalan-soalan favorite question daripada customer-customer kita. Dan of course kalau kita nak membeli dengan harga yang mahal, kita memerlukan pasaran yang membeli juga dengan harga yang mahal. Dan of course nilaian ataupun rangkaian ini perlu diperkemaskan, dan saya yakin dengan adanya penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran yang mengkhususkan pada pungutan sampah ini akan dapat membantu. Menarik sekali perkongsian oleh kedua-dua tetamu kita sedang talian. Tapi banyak sebenarnya Fizi perkara yang nak lagi kita tanya, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Banjir ini luar biasa. Bulan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 Bongkar, terpaling dedah. Kalau kau tak menang, aku memang nak meninggal. Hi, Daddy. The $1 million voice. I got the top 10. $1 million voice. Ya, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Fahmi Izzuddin dan juga Fizi Azaman. Sejak tadi kita berbincang mengenai penubuhan Majlis Ekonomi Sistem Pepejal, Sisa Pepejal. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Seri Datuk Akmal Hassan yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Persekitaran Mampan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, dan juga Insinyur Muhammad Saiful Anwar Zainal yang merupakan pengerusi Trash for Cash. Soalan saya kepada Encik Muhammad Saiful terlebih dahulu, kalau kita bercakap tentang ekonomi kitaran ini, mungkin pendedahan ataupun kefahaman juga literasi masyarakat ini masih lagi, kita boleh kata rendah lah, mungkin ada yang tidak tahu lagi. Jadi bagaimana perkara ini boleh dipertingkatkan, bukan hanya saja menerusi penubuhan majlis ekonomi ini saja, tetapi apa usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Trash for Cash itu sendiri untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman orang awam dalam konteks ini. Okey, terima kasih Saudara Fahmi. Berdasarkan definisi lah, kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan linear economy. Linear economy ini lebih kepada it's a throwaway concept. Jadi ini bermaksud apa yang kita buat, kita pakai dan kita buang. So berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh International Solid Waste Association, saya rasa pada tahun 2016, dia mengatakan bahawa bila konsep linear economy ini, 80% daripada bahan atau produk yang berada di dalam kitaran hayat kehidupan produk itu sendiri akan berakhir di tapak pelembusan dalam tempoh tidak sampai setahun. Ya. Tapi kalau kita lihat daripada konteks circular economy pula konsep yang berteraskan pada 3R principle, iaitu reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle ni dah lama. Kita dah mula satu perjalanan yang agak lama. Ramai yang tahu berkenaan dengan reduce, reuse, recycle ni, tapi untuk mengamalkannya adalah satu masalah yang besar. Dan dalam konsep circular economy ini, dia lebih kepada kita memaksimalkan penggunaan bahan di dalam kitaran hidup hayat melalui kaedah repair, refurbishment, remanufacturing and recycle. Kalau secara layman, bila orang kata kalau kita perah santan ataupun nyok tu, kelapa tu sampai tengah ampas, ya, sampai tengah ampas.
Dan hampas itu kita bagi balik pada ikan, pada ayam, pada itik untuk dimakan. Jadi it's a concept of zero waste. Tak ada sampah yang perlu kita buang di tempat perbusan. Jadi isu di sini adalah kesedaran masyarakat. Ya, kesedaran masyarakat terlihat salah satu kajian yang dibuat oleh Jabatan Sedia sendiri. Kenapa kita semula di Malaysia ini gagal? So, ada 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama adalah kesedaran masyarakat. Memang kurang. Ya, kita di lapangan apabila kita melaksanakan amalan kita semula ini, kita lihat perbezaan daripada segi demografik, geographical, yang mana kepada masyarakat yang dia punya low income level, dia lebih mementingkan kepada nilaian barang kita semula untuk dibeli dan sebagainya. Tetapi kepada high income level, dia lebih kepada untuk clearkan rumah dia, bersihkan rumah dia. Tak bayar pun tak apa. Janji, hampa mai ambil. Macam itulah. Jadi, those are the issues yang kita perlu tekankan. Yang mana saya rasa yang paling penting adalah kita perlu menggiatkan lagi proses libat urus ini dalam kita membuat kempen, memperkenalkan, memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya amalan kita semula yang akan membantu kita dan untuk mendapat satu konsep sustainable development yang mana apa yang kita laksanakan dari segi pembangunan ekonomi pada hari ini tidak akan menjejaskan peluang ekonomi untuk generasi akan datang. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua adalah kita punya penguatkuasaan. Penguatkuasaan walaupun kita berada di bawah Akta 672 bagi 7 buah negeri, apa yang saya dapati, saya mohon maaf ya, apa yang saya dapati bahawa pelaksanaan separation at source ataupun pengasingan setiap pekerja di punca yang telah dilaksanakan pada bulan Jun 2016 di bawah Akta 672 bagi 7 buah negeri belum mencapai matlamatnya. Dan ini berdasarkan kepada analisa yang telah dibuat mendapati bahawa collection, curbside collection ya, atau plus one collection pada tahun 2019 hanya mendapat collection 2,145 tan setahun bagi 7 buah negeri, which is bagi saya adalah terlalu rendah dan ianya perlu dipertingkatkan. Dan of course enforcement daripada pihak SW Corp perlu dipertingkatkan dan kita yang lain adalah lebih kepada persediaan infrastruktur infrastruktur. Kalau kita nak laksanakan kita semula, di antara soalan-soalan daripada masyarakat ini, di manakah tempat untuk kita laksanakan kita semula. Jadi, Trash for Cash, kita mengambil satu pendekatan, kita mempromosikan, kita panggil attract, kita semula pandu lalu automatik, yang mana masyarakat boleh mendisposkan ataupun mendepositkan barang kita semula dia di dalam kabin yang kita letakkan di tempat-tempat tertentu dan mendapat bayaran secara online. Everything is digital. Jadi perkara-perkara itu perlu dilaksanakan dan of course inisiatif kerajaan yang lebih menarik. Ya, contohnya mungkin kita boleh laksanakan peringkat adun ahli di bawah undangan negeri yang akan mencari 50 atau 100 orang B40 group atau asnah untuk kita enrollkan di dalam program-program kita semula dan mendapat ganjaran yang sewajarnya. Dan pendekatan yang perlu dilaksanakan bagi saya yang paling penting sekarang adalah kempen kesedaran kepada masyarakat. Dan itulah saya rasa yang lacking, yang masih lagi membelenggu peralihan daripada konsep linear ekonomi kepada circular ekonomi dan pemahaman daripada 3R itu adalah amat penting tentang kenapa kita perlu melaksanakan 3R di setiap isi rumah. Itu adalah pandangan saya. Baik, jadi saya rasa kita juga lihat perkara itu perlu dititik beratkan juga daripada sudut pandangan daripada pemain industri. Mungkin Datuk ada perkara yang ingin diperkatakan terhadap pandangan saudara Muhammad Saiful itu tadi? Sebenarnya kita di KPKT amat berterima kasih lah ya kepada Trash for Cash kerana telah pun melaksanakan pelbagai aktiviti bagi maksud menggalakkan lebih ramai komuniti untuk lebih cakna bagaimana mereka ingin melupuskan sisa mereka ya, dan di mana kita memberikan pendedahan bahawa janaan sisa pepejal ini sekiranya dilupuskan dengan cara yang lebih baik, dia boleh juga memberikan sedikit income ya kepada pengguna. Dan selari dengan konsep Trash for Cash, kita juga di KPKT di bawah dasar kesihatan kebersihan negara ya, sedang membuat perancangan ya, di mana kita ingin membuka lebih banyak ya pusat recycle center ya, sama ada secara yang
secara fizikal atau secara berkonsepkan drive-thru ya. Jadi sasaran kita pada tahun 2023 untuk menubuhkan lebih daripada 100 DTRC ya, drive-thru recycle center ini bagi membolehkan pengguna atau komuniti lebih mudah untuk mereka melupuskan sisa-sisa yang boleh digunakan kembali ya. Dan bercakap berkenaan dengan kita semula ya, KPKT memang sangat aktif ya, dan kita faham bahawa untuk menjayakan ekonomi kitaran, antara tindakan-tindakan yang perlu kita perkasakan adalah untuk memahamkan lebih ramai ya, berkenaan dengan keperluan untuk mengitar semula sisa pepejal. Dan kita telah meletakkan sasaran di mana kita mensasarkan melalui kempen-kempen yang lebih agresif, melalui penglibatan secara menyeluruh. Pada tahun 2025, kadar kita semula di peringkat nasional boleh dicapai pada tahap 40% ya. Dan kita juga telah membuat satu ketetapan dan pelbagai usaha-usaha ya, supaya kita boleh mencapai kadar kita semula 40% menjelang tahun 2025, dan pada tahun 2023 kadar kita semula kita telah mencapai pada kadar 35.38%. Bermakna untuk kadar kita semula kita adalah di on track lah ya. Tetapi ini masih boleh dipertingkatkan dan kita akan membuat sasaran-sasaran yang lebih orang kata yang lebih baik ya, supaya kita program kita semula ini akan menjadi sebahagian daripada enabler utama ya untuk Majlis Ekonomi Kitaran. Dan kita juga ya ingin menjadikan platform majlis nanti untuk bagaimana ya kita boleh memberikan satu galakan yang lebih menyeluruh, kerana apabila bercakap berkenaan dengan ekonomi kitaran, kita juga memerlukan penglibatan secara lebih menyeluruh di kalangan pengeluar, supaya pengeluar ini lebih bertanggungjawab untuk mengeluarkan produk dengan packaging yang boleh menyumbang kepada penggunaan semula ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk memproses ya, dan kita melihat kepada perlunya ada EPR atau Extended Producer Responsibility untuk menjadikan producer kita lebih responsible. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita perhalusi ya di peringkat majlis. Apakah galakan-galakan yang kita boleh berikan ya, dan tempoh galakan yang munasabah ya, supaya semua pihak boleh menyumbang ke arah menjadikan ekonomi kitaran ni satu realiti ya. Dan itulah yang menyebabkan perlunya majlis ini ditubuhkan dan alhamdulillah ya telah pun diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk kita membincangkan perkara ini, kerana banyak pihak yang akan terlibat untuk menjayakan ekonomi kitaran, dan di peringkat KPKT akan bertanggungjawab untuk membuat the governing ya, garis panduan, melihat kepada perundangan, melihat kepada bagaimana kita menguruskan secara dari segi polisi, dan untuk kita mengharmonikan peranan-peranan di peringkat persekutuan, di peringkat negeri dan juga di peringkat PBT dan juga pemain-pemain industri. Jadi saya merasakan walaupun di Malaysia ekonomi kitaran ni dianggap baru, tetapi usaha-usaha untuk bergerak ke arah ekonomi kitarannya sebenarnya telah pun dilaksanakan ya, dan pihak-pihak NGO juga telah menyuarakan keperluan untuk kita bercakap dengan lebih serius ya berhubung dengan pengurusan sistem pepejal. Jadi kita melihat sekiranya kita tidak serius untuk bergerak ke ekonomi kitaran, kita akan melihat kepada tapak pelupusan. Ya, pada masa ini kita ada 136 tapak pelupusan yang telah digunakan untuk orang kata melupuskan sampah, dan kita berharap kita tidak perlu membuka lebih banyak lagi tapak pelupusan ya. Dan kalau kita tidak menguruskan dengan baik, kita akan memerlukan satu peruntukan yang agak tinggi untuk membuka tapak pelupusan ya. Sedangkan sebagaimana pengurusi Saiful berkata tadi, sebenarnya sampah ini sekiranya diuruskan dengan betul dia memberi nilai ekonomi ya. Tapi kerajaan telah memperuntukkan peruntukan yang sangat tinggi ya untuk pengurusan sampah secara tradisional atau konvensional sebelum ini,
Jadi apa kata kalau kita boleh menghala tuju barukan peruntukan supaya kita boleh menyediakan pengurusan sistem pekerja yang lebih mampan, yang boleh menyumbang kepada ekonomi negara, yang boleh membantu untuk kita mengekalkan negara kita dengan lebih sihat, dengan lebih selamat, ya. Sebagaimana yang selalu diperkatakan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, kita hanya meminjam bumi ini, ya, pinjam sebenarnya milik anak cucu kita pada masa hadapan. Sekiranya kita tidak bertanggungjawab untuk menguruskan bumi kita dengan lebih baik, mana kita tidak berlaku adil pada anak cucu kita yang terpaksa mewarisinya daripada kita. Jadi itulah ya, di peringkat KTKT kami sangat-sangat mengharapkan ya penglibatan menyeluruh, kerjasama orang kata secara bersepadu lah daripada semua pihak untuk kita menjayakan peralihan dari ekonomi linear kepada ekonomi kitaran. Okey, baik. Kita masa ni sangat mencemburui ya. Kalau tak banyak lagi, panjang lagi boleh kita bicara dan diskusikan. Kita terima kasih kepada Datuk Seri Datuk Akmal Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Persekitaran Mampan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, dan juga Insinyur Muhammad Saiful Anwar Zainal, Pengerusi Trash for Cash, atas perkongsian pandangan berkaitan dengan penubuhan Majlis Ekonomi Kitaran bagi sisa pekerja. Itu saja untuk Awani Pagi pada hari ini. Saya Hafizah Zaman. Saya Fahmi Zudin. Assalamualaikum dan salam hormat.